Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan bentangkan tutorial soalan 8 iaitu mengapakah sektor informal dianggap sebagai aktiviti ekonomi golongan miskin bandar. Sebagai pengenalan, istilah sektor informal pertama kali diperkenalkan dalam wacana akademik di negara-negara sedang membangun oleh Kate Hart dalam kajiannya Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana pada tahun 1971. Meskipun pada mulanya konsep ini digunakan untuk konsep yang dihaskan kepada golongan yang bekerja sendiri, gagasannya kemudiannya telah membantu dalam menggunakan konsep untuk model pengembangan teori. Hal ini diakui sebagai ikutan aktiviti ekonomi moden baru-baru ini pada tahun 1972 apabila International Labour Organization dalam laporan misi Kenya mengiktiraf sektor tidak rasmi untuk menggambarkan aktiviti orang miskin yang bekerja sangat keras tetapi tidak dikenali, direkodkan, dilindungi atau dikawal selia oleh pihak berkuasa awam. Menurut Dr. Muna Kalyani, the informal sector, informal economy or grey economy, is the part of an economy that is neither taxed nor monitored by any of government. The informal economy refers to activities and income that are partially or fully outside government regulation, taxations, and observation. Sektor informal juga merangkumi pelbagai aktiviti pasaran buruh yang menggabungkan dua kumpulan yang berbeza sifatnya. Sektor informal merujuk kepada tingkah laku rasional pengusaha yang ingin melarikan diri dari peraturan negara. Menurut Alma, istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sebagai tambahan, menurut Women in Informal Sector, not all informal workers are poor and not all working poor are engaged in the informal economy, but there is significant overlap between informality and poverty. Okey, berdasarkan keseluruhan definisi yang diberikan itu tadi, dapat dikatakan bahawa ekonomi tidak formal boleh merujuk pada kegiatan ekonomi yang berlaku di luar pasaran buruh formal. Kegiatan ekonomi tidak rasmi boleh merangkumi pekerjaan ataupun perkhidmatan yang memerlukan anda untuk membayar secara tunai. Contohnya adalah seperti pengubahsuaian rumah, dan juga pembaikan kereta. Okey, seterusnya adalah jenis sektor informal. Jenis sektor informal dapat dibahagikan kepada dua, iaitu aktiviti kelangsungan hidup ataupun coping strategies, unofficial earning strategies, iaitu aktiviti haram dalam bisnes. Dalam coping strategies adalah termasuk pekerjaan casual, pekerjaan tanpa gaji, pertanian sara hidup dan juga multiple job holding. Manakala dalam illegal in business, kegiatan perniagaan tidak rasmi seperti cukai, penghindaran peraturan buruh dan peraturan pemerintah atau institusi lain dan tidak ada pendaftaran syarikat. Dan yang keduanya adalah underground activities seperti jenayah rasuah, aktiviti tidak didaftarkan oleh pejabat statistik. Saya akan membentangkan ciri-ciri sektor informal. Terdapat beberapa ciri bagi sektor ini. Yang pertama, corak aktiviti tidak teratur. Kedua, skala perniagaan kecil dan menggunakan teknologi sederhana. Struktur perniagaan berdasarkan struktur unit kerja keluarga. Tidak memerlukan kepakaran dan kemahiran terhadap pendidikan formal khas. Seterusnya, tidak dapat memanfaatkan hubungan dengan perniagaan lain yang serupa dan lebih besar. Akhir sekali, sistem perniagaan formal tidak diperlukan dalam sektor informal. Okey, seterusnya adalah mengapa sektor informal dianggap sebagai aktiviti ekonomi golongan miskin bandar. Kekurangan peluang pekerjaan.
Kemiskinan bandar berlaku apabila sektor bandar tidak mampu menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan wujud persaingan untuk mendapatkan pekerjaan bergaji lumayan. Tempat tinggal yang dimampui dan kemudahan-kemudahan asas yang diperlukan oleh golongan tertentu di bandar yang dikategorikan golongan lemah dan miskin. Golongan ini termasuk penduduk asal dari bandar maupun migran yang menganggur, hilang pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, orang-orang tua, wanita, dan kanak-kanak. Mereka yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah, kekurangan kemahiran, dan taraf kesehatan yang rendah juga boleh dikategorikan sebagai golongan lemah. Sektor informal dianggap sebagai aktiviti ekonomi golongan miskin bandar karena aktiviti ekonomi berskala kecil. Semua operasi yang berlaku dalam ekonomi informal adalah kecil. Orang yang bekerja di sektor informal biasanya beroperasi pada tahap organisasi yang agak rendah dan sedikit atau tidak ada pembahagian modal dan tenaga kerja sebagai faktor perbelanjaan. Okey, seterusnya, mengapa sektor informal dianggap sebagai aktiviti ekonomi golongan miskin bandar adalah disebabkan kerana pendapatan atau hasil yang rendah dan tidak menentu. Menurut International Labour Organization, pada tahun 2018 dan Bonnet 2019 dalam Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing telah mengesahkan pertindihan yang signifikan antara pekerja secara tidak formal dan berasal dari keluarga yang miskin. Anggaran global juga turut menunjukkan bahawa sebanyak 61% daripada semua pekerja di seluruh dunia bekerja di sektor informal. Mereka juga menunjukkan bahawa pekerjaan sektor tidak formal adalah tertinggi di negara membangun yang berpendapatan rendah, iaitu sebanyak 90%. Di sini saya sertakan purata pendapatan bulanan mengikut kategori pekerja formal dan tidak formal di Thailand pada tahun 2019. Okey, berdasarkan data ini, memang jelas kelihatan bahawa purata pendapatan bulanan pekerja formal dan pekerja sektor informal sangat jauh berbeza. Misalnya, pekerja lelaki dalam sektor informal hanya mendapat RM6,742 yang bersamaan dengan RM919 Malaysia. Manakala purata pendapatan bulanan pekerja lelaki dalam sektor formal adalah RM1,496 yang bersamaan dengan RM2,112 Malaysia. Jadi, kita dapat lihat dalam sektor informal adalah RM919, manakala dalam sektor formal adalah RM2,112, di mana ia sangat menunjukkan perbezaan yang jelas. Seterusnya, sektor informal dianggap sebagai aktiviti ekonomi golongan miskin bandar disebabkan kerana persekitaran kerja yang tidak kondusif. Bagi mengelakkan pembayaran cukai maupun membayar sewa kedai, kebanyakan sektor informal ini melakukan aktiviti ekonomi mereka di lorong jalan dan kaki lima kedai bagi mendapatkan perhatian pembeli serta di kawasan tapak sewa yang murah. Terdapat juga yang berniaga secara haram di sesebuah kawasan bagi mengelakkan cukai dan sewaan tapak. Sektor informal juga dianggap sebagai aktiviti ekonomi golongan miskin bandar disebabkan oleh penglibatan kanak-kanak dalam sektor informal. Terdapat beberapa kajian yang telah menunjukkan bahawa buruh sektor informal ini terdiri daripada kanak-kanak. Kajian oleh Jalihah Matsyah dan Zurizah Ibrahim, Ismail Ali dan Zurizah Ibrahim dan Jalihah Matsyah dalam Nur Hudan Saleh dan Zurizah Ibrahim telah mendapati pelbagai kanak-kanak terlibat dalam pelbagai jenis pekerjaan sama ada berupah ataupun tidak.
Kanak-kanak ini juga terlibat dalam pelbagai aktiviti haram seperti menjual rokok seludup dan lebih memburukkan keadaan lagi, terdapat beberapa kanak-kanak yang terlibat dalam aktiviti penipuan ketika urus niaga. Dalam kajian mereka juga mendapati kanak-kanak tersebut kebanyakannya terlibat bekerja dalam sektor informal. Dan jika dilihat secara logik, kebanyakan kanak-kanak ini tidak mempunyai pendidikan yang tinggi dan mereka terpaksa bekerja untuk menyara kehidupan. Hal ini dapat dilihat di mana sektor informal ini menjadi sumber pendapatan kepada golongan miskin bandar. Berdasarkan data oleh Zuriza dan Jalihah pada tahun 2014, pekerjaan yang dilakukan oleh kanak-kanak di Sabah adalah porter, iaitu seramai 21%, jual beg plastik 19%, jual ikan mentah ataupun masak, serta jual barangan seperti jajak kuih, muih ataupun air sebanyak 18%. Di mana hal ini kebanyakan dapat dilihat di kawasan-kawasan bandar. Daripada pembentangan ini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka memiliki modal kecil. Teknologi yang digunakan sederhana, aktiviti perniagaan tidak teratur dengan baik. Penggunaan modal dalam sektor informal agak kecil jika dibandingkan dengan sektor formal sehingga modal yang mencukupi hanya dapat menggunakan pekerja. Dengan memberi akses kepada latihan ataupun kemahiran, sektor informal dapat berperanan besar dalam mengembangkan sumber daya manusia. Sektor tidak rasmi meningkatkan permintaan untuk tenaga kerja separuh mahir dan tidak mahir. Sektor informal biasanya digunakan teknologi yang sesuai dan menggunakan sumber tempatan sehingga akan mewujudkan peruntukan sumber yang cekap. Di sini kami turut menyediakan video berkenaan dengan sektor informal. Monica's day starts early. She's the sole provider for her 4 children, but she earns barely enough from her full-time factory job to pay her rent and food bills. To survive, she gets up early to make coffee and rolls to sell before her day shift begins. Monica is one of the millions of people all over the world who are turning to the informal economy for survival. 500 million of them work for $1 a day or less. Around 160 million people worldwide are jobless, 53 million of them in industrialized and transition economies. The pressure to find a job, any job, has never been greater. Because I'm unemployed, I can do any job. I can polish your shoes if I can. Yes, whatever you want me to do, as long as I'm going to get money, I can do it. Informal workers are unprotected by labor legislation, unrecognized, unorganized. Their working conditions are poor, their wages low, their incomes insecure. Up to 70% of this informal workforce are women like Leonida Antonio. When I first came here, they had never seen a group doing home-based work. I was the only one making lace, so we formed a group. I taught them to make lace so that they could have another income. Leonida is part of Patamaba, a national network for home-based workers in the Philippines. As a result of their efforts to organize informal home workers, they are now covered under the Philippine National Labor Law. If we look at international labor standards, our international labor standards do provide a solid international basis for coverage of those in the informal economy. If they are currently not covered, it's not because international labor standards do not apply. It's because national legislation, national law and practice at country level are not adequately covering them. Better protection, better organization, better jobs. It all adds up to a better life and a way out of poverty for the most vulnerable people in the global workforce. This report was prepared by Karen Sakaguchi and Damien Ryuno of ILO Television for the CNN World Report.
ليتنا نجد عملا يضمن لنا بيئة صحية، فقد أعيتنا الرطوبة وقلة التهوية تكاد تتسبب لنا بمرض مزمن. ليت لنا ضمان اجتماعي يؤمن نهاية خدمتنا، أو تأمين صحي نعالج ما نعانيه من مرض يجلبه عدم ملائمة المكان للحد الأدنى من السلامة. مرحبا، أنا مفيد. إن المعمل الذي تعملين فيه غير مرخص، وبالتالي فهو يخضع إلى الاقتصاد غير المنظم أو غير الرسمي. ليت لنا ضمان اجتماعي يؤمن نهاية خدمتنا، أو تأمين صحي نعالج ما نعانيه من مرض يجلبه عدم ملائمة المكان للحد الأدنى من السلامة. لكن لابد أن لا تسكتوا عن حقوقكم، فأنتم تعملون لساعات طويلة دون حتى الوصول إلى الحد الأدنى للأجر في بلدكم، ولا تتمتعون بتأمين صحي ولا ضمان اجتماعي. إنهم يقومون باستغلالكم. نعلم هذا، لكن ما باليد حيلة، فلم نجد فرص عمل أخرى. لستم الوحيدين. نصف عمال العالم عالقون في الاقتصاد غير المنظم، ويمثل نحو 60% من حجم اقتصاديات المنطقة العربية. ورغم ذلك فهو يتسم بحرمان العمال من حقوقهم، ونقص فرص العمل اللائق، وعدم كفاية الحماية الاجتماعية، وغياب الحوار الاجتماعي. وهل هناك جهود للتخلص من هذا النوع من العمل؟ إن منظمة العمل الدولية حثت في التوصية رقم 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم الدول على الحيلولة دون إضفاء الطابع غير المنظم على فرص العمل في الاقتصاد المنظم، ونصت على 12 مبدأ توجيهيا للعمل. أوصى الدول بالعمل على وضع استراتيجيات متسقة ومتكاملة ترمي من خلالها لتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتتمثل في تنويع سمات وظروف واحتياجات العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم. معالجة التشريعات والسياسات والممارسات والأولويات الخاصة بكل بلد، وكذلك تشجيع حماية حقوق الإنسان وتحقيق العمل اللائق فعليا لجميع العاملين في الاقتصاد غير المنظم. استحداث العمالة الجيدة في الاقتصاد المنظم، وأن تضع وتنفذ سياسة عمالة وطنية تتماشى مع اتفاقية سياسة العمالة رقم 126 لسنة 1964. تشجيع تنفيذ إطار سياسي شامل للعمالة بالاستناد إلى مشاورات ثلاثية يمكن أن يؤدي إلى سياسات اقتصادية كلية مؤاتية للعمالة تدعم الطلب الإجمالي والاستثمار المنتج والتحول الهيكلي. تشجع المنشآت المستدامة وتدعم الثقة بالأعمال، وتتصدى لأوجه انعدام المساواة ووضع سياسات تجارية وصناعية وضريبية وقطاعية ومتعلقة بالبنى التحتية. تشجع العمالة وتعزز الإنتاجية وتسهل عمليات التحول الهيكلي. اتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك عن طريق مزيج من الحوافز والتدابير الوقائية، وإنفاذ القوانين والعقوبات الفعالة لضمان الانتقال السليم إلى القطاع الرسمي المنظم. شكرا مفيد. أتطلع لليوم الذي يتم فيه تحويل هذه المؤسسة إلى مؤسسة مرخصة تخضع لقانون العمل، حتى نتمكن من التمتع بحقوقنا الأساسية في العمل. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنقابتكم، وقوموا بزيارة مكاتب العمال في منطقتكم للاستفسار، أو الضغط على هذا الرابط. قوانين العمل والعمال تضمن للموظفين في القطاعات المختلفة حقوق. Sekian itu saja dari kami untuk pembentangan soalan 8. Sekian, terima kasih.